Buletin Didik 19 April bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semakkan tawaran kemasukan ke sekolah khusus bagi kategori rayuan untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4 boleh dibuat mulai esok. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan berkata ia membabitkan kemasukan ke sekolah berasrama penuh SBP dan sekolah menengah kebangsaan agama SMKA bagi kalender akademik sesi 2023-2024. Menurut kenyataan itu, seramai 1,783 orang murid tingkatan 1 dan 404 orang murid tingkatan 4 telah ditawarkan ke SBP, manakala 1,886 orang murid tingkatan 1 dan 971 orang murid tingkatan 4 ditawarkan ke SMKA. KPM turut berkesempatan mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua murid yang berjaya ditawarkan ke sekolah kursus berkenaan. Selain itu, KPM juga mengulangi pendirian untuk terus memastikan setiap murid di negara ini mendapat hak akses kepada pendidikan yang lebih berkualiti. Murid-murid boleh membuat semakan keputusan melalui laman web tertera. Murid di bawah program Pendidikan Khas Integrasi PPKI Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan di Bukit Keteri Perlis bakal memulakan sesi pembelajaran di bangunan baru selepas cuti Aidilfitri nanti. Ia selepas projek pembinaan bangunan tambahan PPKI siap dan diserahkan kepada sekolah terbabit hari ini. Majlis penyerahannya dilakukan Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Perlis Muhammad Syahril Muhammad Said kepada Pengarah Pendidikan Negeri Naharuddin Osman. Bangunan 7 bilik darjah beserta tandas, bengkel dan bilik rekreasi yang lengkap dengan kemudahan tanjakan kerusi roda menelan belanja RM2.5 juta. Bilangan murid dalam program pendidikan khas khususnya di Perlis ini juga telah bertambah dengan mendadak. Jadi bermaksudnya dengan adanya bangunan seperti ini dia dapat menampunglah keperluan itu, dan untuk pendidikan khas ni kita bertujuan untuk bagi dia kemahiran asas dan memang cantik bangunan ini mengikut spek pendidikan khas, dan di sebelahnya ada satu projek tanaman yang mana bidang kebertaraan pendidikan khas di sekolah ni adalah bidang tanaman. Jelasnya, SMK Datuk Jaafar Hassan menjadi sekolah kedua di Perlis memiliki bangunan PPKI sendiri selepas Sekolah Kebangsaan Seri Tunjung. Dalam perancangan seterusnya, SMK Bukit Keteri dan SMK Tuanku Lailatul Syahrin di Kangar akan turut dibina bangunan tambahan bagi pelajar PPKI. Bagi menormalisasi pendidikan STEM dan digital, Sekolah Kebangsaan SK Port Dickson di Negeri Sembilan memilih menggunakan perisian simulasi robotik Go Tech Up untuk program pembelajaran robotik secara maya. Dinamakan sebagai Kempen Kesedaran STEM, STEMAC SK Port Dickson menjadi sekolah pertama yang membawakan program robotik tanpa set fizikal secara menyeluruh kepada warga sekolahnya. Program ini melibatkan lebih 600 orang murid dari tahun 3 hingga 6 SKPD. Penggunaan perisian simulasi robotik Go Tech Up mengetengahkan konsep kembar digital set robotik Artec Robo dan membawa pelajar kepada pembelajaran kendiri dalam bidang pengatur caraan. Pada masa sama, ia membantu murid dengan pemikiran kritikal serta kos minimum tanpa penggunaan set robotik fizikal. Saya sebenarnya nak membawa pelajar-pelajar saya ke arah satu pendekatan pembelajaran ke arah yang digital. Jadi saya nampak program kita hari ini sebenarnya dia merangkumi beberapa subjek yang boleh kita kolaborasikan di dalam program ni. Jadi sebenarnya target ataupun sebenarnya misi saya untuk sekolah SKPD ni adalah saya nak menjadikan SKPD sebagai sekolah yang menjadi sekolah contoh untuk robotik. Ia merupakan satu program yang sangat mudah difahami oleh murid dan merupakan satu pembelajaran secara maya yang murid perlu bayar hanya serendah RM5 dan mereka dapat menguasai kemahiran membina coding dalam bentuk maya, dan seterusnya satu hari nanti mereka akan memahami cara menggerakkan robot secara nyata pula.
Penggunaan Go Tech Up membuktikan bahawa pendidikan STEM sesuai diketengahkan kepada sesiapa sahaja. Ia dapat membina minat murid terhadap pendidikan STEM atau cabang ilmu di bawahnya seperti sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi serta yang terbaru menerusi program pendigitalan. I thought robotic, only nerds would do it. Like, it was so boring. But today, when I did it, it was so amazing like that. So it's like, wow. I thought it's boring and everything, but yeah, seriously, it was amazing. Now I think I just found myself a new hobby. Because I never got a chance to do something like this, and a few people taught me how to do something like this. I feel very happy because this is a topic that I have never learned before in my life, maybe just once or twice. But this is a very, very good program, especially for beginners like us. Program ini diharapkan dapat membentuk kemenjadian murid khususnya dalam bidang inovasi dan robotik negara. Melaka akan menjadi perintis kepada pelaksanaan perkampungan digital yang menjadi inisiatif baru untuk mentransformasikan semua kawasan kampung di negeri itu. Ketua Menterinya Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata ia meliputi penambahbaikan kepada sistem penyampaian serta penghantaran dengan mewujudkan sistem nombor bagi setiap rumah di kawasan kampung. Ketika ini, semua rumah di kawasan kampung tidak mempunyai nombor menyebabkan kesukaran kepada sistem penghantaran atau berkaitan perangkaan. Justru menerusi kewujudan inisiatif baru yang dikenali sebagai perkampungan digital, ia memastikan setiap rumah di kawasan perkampungan mempunyai alamat yang lengkap supaya lebih sistematik serta memudahkan Jabatan Perangkaan menyusun semula maklumat berkaitan penduduk. Jadi urusan ini memudahkan delivery system. Sekarang kita ada apps location, orang boleh sampai rumah kita. Tetapi urusan surat menyurat dan urusan kerajaan amat sukar kerana generasi silih berganti. Oleh itu, saya menyeru kepada semua pejabat daerah mengambil tindakan serta-merta kerana ianya akan menjadi projek yang akan dijadikan projek pertama dalam negara perkampungan digital ini bermula di negeri Melaka. Beliau ditemui ketika menyampaikan amanat kepada penjawat awam Melaka di Air Keruh. Beliau berkata cadangan itu sudah dikemukakan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tambahnya, kedua-dua pemimpin itu akan meneliti keberkesanan projek berkenaan sebelum membuat keputusan untuk memperluaskannya ke seluruh negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan jumlah kenderaan di 3 lebuh raya utama meningkat hingga 2.3 juta kenderaan sehari. Keadaan itu dikatakan akan berlaku secara berperingkat bermula hari ini hingga 7 Mei sempena Aidilfitri. Berdasarkan visual yang kami ambil di Plaza Tol Gombak pagi tadi, trafik lancar. Menerusi satu kenyataan, LLM berkata jangkaan jumlah peningkatan trafik itu adalah di Lebuh Raya Utara Selatan Plus, Kuala Lumpur Karak dan Pantai Timur 1. Bagi memastikan kelancaran trafik dan mengurangkan kesesakan, LLM mengarahkan syarikat konsesi Lebuh Raya mengambil beberapa langkah bagi meminimumkan kesan peningkatan trafik itu. Antaranya dengan mengarahkan semua syarikat konsesi menghentikan kerja-kerja pembinaan dan penyelenggaraan yang melibatkan penutupan lorong Lebuh Raya bermula semalam hingga 7 Mei ini. Menjelang Aidilfitri, sebuah kedai gunting rambut di Johor Bahru menampilkan gaya potongan bertemakan retro. Bagi menarik pengunjung, tukang guntingnya juga memperagakan pakaian tahun 70 dan 80-an. Itu antara keunikan kedai gunting rambut yang diusahakan Muhammad Safwan Mazlan bersama dua lagi rakan kongsi.
Bukan sahaja dekorasi kedai, malah kesemua 5 tukang gunting di kedai ini turut mengenakan pakaian dan berambut panjang ala zaman 70-an dan 80-an. Ini sekaligus memberi pengalaman berbeza buat pelanggan, khususnya generasi muda. Bagi generasi bergelar otai, pengalaman ini menggamit kenangan silam. Ujar Muhammad Safwan, 35 tahun, sempena Aidilfitri tahun ini, kedainya menerima purata lebih 60 orang pelanggan setiap hari. Malah ada pelanggan yang datang dari seberang Tambak Johor semata-mata untuk merasai pengalaman berada di tahun 70 dan 80-an. Antara potongan rambut paling popular ialah classic cut, mullet, smart gentleman hingga ke gaya rambut era 80-an dan 90-an. Pelanggan hanya dikenakan bayaran bermula RM35. Alhamdulillah, sebab ni dah minggu akhir, jadi kita pun bersedia daripada pihak kita dan kita mengharapkan lebih ramai orang datang. Tapi it depends sebab hari ni hari bekerja dan kita tunggu hari weekend dan hari-hari last lah. So far Alhamdulillah memuaskan. Bukan lokalnya Singapura juga? Ya, Singapura pun ada. Jadi depends lah, maksudnya bukannya orang Melayu saja, kita ada daripada Chinese, India dan juga ada bangsa lah yang datang untuk gunting rambut. Konsep retro yang ditampilkan mendapat pujian daripada pelanggan. Kemudahan lain yang disediakan termasuk cafeteria, barangan antik seperti radio lama, piring hitam dan pakaian retro. Salah satu saya tertarik sini pasal ada orang punya konsep. Diorang bukan semata-mata barber, kedai gunting biasa. Diorang kat sini ada konsep, diorang buat konsep retro. Saya kenal diorang pun daripada tahun 2016. So memang konsep ni unik dan rasanya akan ramai yang akan ikut lah. Dah lama juga bang, sebelum Covid dah gunting sini bang. Kenapa? Baik juga, semua gunting baik, precise. Untuk orang Singapura sini yang paling baik lah sebab sini dekat dari checkpoint. Orang-orang semua baik. Nak gunting apa, diorang akan kasih lah yang terbaik. Muhammad Safwan mula mengamalkan konsep retro sejak membuka kedai gunting rambut ini pada 2015. Di sebalik kegairahan menyambut Aidilfitri, mereka yang kurang bernasib baik usah dilupakan. 30 kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan menerima bantuan daripada Pusat Khidmat Ahli Parlimen Jelutong. Kanak-kanak terbabit dipilih daripada keluarga yang tiada pendapatan tetap serta mereka yang diuruskan penjaga. Senyuman terukir di wajah masing-masing ketika memilih baju, kasut dan songkok raya yang disukai. Tahun lepas anak saya tak ada baju raya sebab suami kerja tak tetap kan. Lepas tu tahun ni Alhamdulillah YB sponsor baju raya lah. Alhamdulillah lah dia dapat baju raya lah tahun ni. Tahun lepas saya tak ada baju raya, tahun ni saya ada baju raya, color hitam. Siapa pilih baju tu? Mama. Memang nak warna hitam ke? Seronok lah kali? Seronok. Kalau tidak saya pakai baju raya tahun lepas lah. Kali ni saya dapat pakai baju raya baru tahun ini. Siapa bagi ni? YB. Terima kasih kepada semua YB dan saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin. Selepas membeli belah, mereka dibawa ke restoran berhampiran untuk berbuka puasa. Tiada apa yang lebih menggembirakan buat seorang ibu tunggal apabila rumahnya dicat baru serta dipenuhi perabot menjelang Aidilfitri. Zainon Ibrahim, 59 tahun, yang mempunyai masalah penglihatan akibat penyakit kencing manis sejak 2 tahun lalu, menzahirkan rasa syukur. Walaupun Zainon tidak dapat melihat persekitaran rumah yang baru dibersihkan, namun wanita ini gembira dan teruja ketika memasuki rumahnya. Kediaman di Kampung Teluk Iskandar, Mersing dibersihkan, dibaiki serta dicat baru dan dilengkapkan dengan perabot asas hasil bantuan dan sumbangan orang ramai serta Majlis Belia Mersing. Perasaan tu gembiralah. Terima kasihlah pada Tok semua yang memberi bantuan pada saya dan belia-belia semualah. Saya ingat dia orang tak itulah, saya pun macam terkejutlah. Nak dia orang cakap nak cat rumah apa semua, nak bagi itulah sikit bantuan, belum lagi. Ya. Selalunya persiapan raya tu buat bila? Seminggu sebelum raya ke ataupun 2-3 hari sebelum raya? 2-3 hari lah nak raya.
tunggu anak-anak. Tunggu anak-anak. Zainon yang tinggal bersama 4 anaknya hidup dalam serba kekurangan memandangkan dia bergantung hidup dengan pendapatan anaknya yang hanya melakukan kerja kampung. Namun mereka sekeluarga tetap teruja menantikan sambutan Aidilfitri. Sementara itu, Presiden Majlis Belia Johor Aznan Tamin berkata, program sukarelawan dan gotong royong yang melibatkan belia terutama menjelang Aidilfitri mampu menceriakan mereka yang kurang berkemampuan. Kita nak cadangkan supaya di peringkat kerajaan negeri Johor juga beri ruang kepada majlis belia, terutama daerah-daerah yang ada ni untuk berikan satu kata orang bajet untuk kita adakan makeover ni di setiap semua daerah. Mungkin satu daerah bagi 10 rumah dan sebagainya. Mungkin itu kita boleh jalankan aktiviti dan saya rasa inilah aktiviti yang sangat baik. Kami warga SK Sultan Omar mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bertemu kembali, satu rangka dinosaur Tyrannosaurus Rex atau ringkasnya dipanggil T-Rex dijual pada harga 5.5 juta Swiss franc atau 27.186 juta ringgit. Ia dijual oleh rumah lelong Kohler di Zurich semalam. Rangka berukuran 3.9 meter tinggi dan 11.6 meter panjang. Ia dipercayai berusia sekitar 67 juta tahun dan adalah rangka dinosaur ketiga pernah dilelong. Kohler bagaimanapun menyifatkan harga yang ditawarkan itu adalah lebih rendah daripada jumlah antara 5 hingga 8 juta Swiss franc yang diunjurkan pihaknya. Identiti pembeli tidak didedahkan. Lebih 50% daripada tulang pada rangka itu adalah daripada 3 dinosaur T-Rex yang dijumpai di Montana dan Wyoming dari tahun 2008 dan 2023. Manakala baki 50% adalah terdiri daripada plaster yang dibentuk bagi menggantikan tulang asal yang tidak dijumpai. 2 lagi model T-Rex yang dijumpai di utara Amerika dan dikenali sebagai Sue dan Sam dijual pada harga 8.4 juta dan 31 juta dolar Amerika pada 1998 dan 2020. Semua memorabilia berharga Hollywood berusia lebih sedekat akan dilelong mulai Sabtu ini. Barang-barang yang akan dilelong meliputi barangan atau item yang digunakan untuk filem seperti Terminator, Harry Potter dan Star Wars. Proses lelongan akan dilakukan di bawah tema Hollywood Classic and Contemporary. Ia meliputi barangan dan item yang disediakan Hollywood untuk setiap filem keluarannya dari tahun 1917. It's really incredible. Over 1,300 items going on the auction block this week, and it's our Hollywood Classic and Contemporary. So we have items going back to Tita Bara and Cleopatra in 1917, right up to movies that we know. The Harry Potter franchise is well represented. John Travolta's Saturday Night Fever, you have Iron Man, you have Discovery, you have so many incredible items in this one room. Paling dijangka menjadi tumpuan baju sut berwarna putih yang dipakai John Travolta dari filem Saturday Night Fever. Ia dijangka dijual pada harga antara 100 hingga 200 ribu dolar Amerika atau 443 ribu atau 886 ribu ringgit. Daripada pelakon Marilyn Monroe pula, sebanyak lebih 100 item dijangka dilelong. Barangan lain termasuk baju yang pernah dipakai Elizabeth Taylor dan jaket kulit Arnold Schwarzenegger. Manakala dari filem Harry Potter pula, beratus prop dijangka dilelong. Proses lelongan berlangsung 2 hari sehingga Ahad dan turut diadakan secara dalam talian menerusi rumah lelong Julian. Baiklah, meskipun ayam goreng Korea jadi pilihan ramai pengguna masa kini, di Jepun ayam goreng karage kekal bertahta di hati penduduknya. Juga dikenali sebagai comfort food dalam kalangan penduduk negara itu, karage kebiasaannya terdiri daripada kepingan ayam, daging atau sayuran bersalut tepung yang digoreng. Justru tidak hairanlah wujudnya karage Grand Prix, pertandingan tahunan untuk mencari ayam goreng terbaik.
Tahun ini, undian pengadil diwujudkan berbanding undian awam selepas timbulnya penipuan dalam kalangan restoran dan gerai yang bertanding. Kumpulan pengadil yang dipilih melalui beberapa sesi penilaian ayam yang dihidangkan di serata negara sebelum membuat keputusan. 唐揚げが好きすぎて、10年以上ほとんど毎日唐揚げを食べています。で、今まで3300店舗の唐揚げを食べてきて、日本全国唐揚げを食べ歩いたり。 Keistimewaan karage juga adalah ia versatile kerana boleh dinikmati dalam pelbagai cara dengan nasi sebagai makanan ringan mahupun pencuci mulut. Para pemenang untuk edisi ke-14 diumumkan dalam satu majlis di Tokyo baru-baru ini. Mereka menerima hadiah menerusi pelbagai kategori seperti lokasi, jenis ayam dan perisa seperti kicap cair, sos bergaram serta pedas. Bagi pemenang pula, mereka mengakui wujudnya lonjakan jualan ayam karage yang tinggi di premis masing-masing selepas diumumkan juara. Bandar Nakatsu di selatan Pulau Kyushu mempunyai reputasi sebagai pengeluar karage terbaik di Jepun apabila muncul juara GP karage beberapa kali. Sukan bola sepak Liga Malaysia, Liga Super. Kali ini giliran Selangor mempamerkan belang membuktikan bahawa mereka juga mampu menang besar menundukkan Terengganu 5-1. Peluang Terengganu untuk pertama memecah kebuntuan gol. Bola hasil percubaan Jordan Mintah terkena palang dan melantun keluar. Minit-minit berikutnya hampir semuanya mengenai Selangor. Hasil sepakan rendah Aaron Delval, Selangor di depan. Selangor mula selesa apabila percubaan Faisal Abdul Halim turut dibenarkan membolosi gawang Terengganu. Kelemahan benteng akhir Terengganu semakin ketara. Giliran Harith Haikal Adam Afkar mempamerkan bakat menjaringkan gol, Selangor 3-0 mendahului. Saingan bertambah sengit. Awal separuh masa kedua, Terengganu merapatkan kedudukan menerusi jaringan Ivan Mahmud. Kebangkitan Terengganu tidak lama. Hasil jaringan kedua peribadi oleh Aaron, Selangor kembali melebarkan penguasaan, kali ini kepada 4 gol berbalas 1. Penguasaan mereka semakin sukar dibendung. Giliran pemain gantian Alif Haika mencatat nama selaku penjaring, kedudukan berubah lagi. Selangor 5, Terengganu 1. Dalam satu lagi perlawanan, Sri Pahang menundukkan Kuching City 1-0. Selepas 9 perlawanan, Pahang masih dengan rekod tanpa kalah. Pahang ke Stadium Negeri berdepan tuan rumah Kuching City. Awal permainan saingan agak perlahan, terutama dengan strategi berhati-hati kedua-dua pasukan. Sesekali mendapat peluang melakukan asakan, percubaan Kuching City tampak lebih meyakinkan. Kedudukan kekal apabila Kuching City juga gagal menemui sentuhan gol. Semangat enggan mengalah Pahang akhirnya membuahkan hasil. Berpunca satu asakan dari sebelah kanan dan penyudah oleh Nur Azam Aziz, Pahang di depan. Sekaligus ini gol pertama Nur Azam dalam Liga Super musim ini. Kedudukan kekal apabila Kuching City terus gagal mencipta sebarang jaringan. Kuching City 0, Pahang 1. Baiklah, keindahan bunga bluebells bagai hamparan permaidani biru di hutan Halle, Belgium mengakhiri buletin didik. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.